Assalamualaikum dan salam produktif. Bersama saya sekali lagi Syazlina Zakaria dari Malaysia Productivity Corporation dalam program MPC Productivity Talk siri kedua. Jumaat jam 3 petang. Jadi jangan lupa block your dates. Kita masih berbicara dalam konteks minda produktif atau productivity mindset kerana ia merupakan kunci atau prinsip asas dalam usaha meningkatkan tahap kualiti kehidupan. Penggunaan teknologi mampu melonjakkan produktiviti dalam kehidupan seharian ke tahap yang lebih baik, malah di peringkat negara secara amnya. Tambahan lagi dengan situasi mencabar yang kita semua sedang hadapi sekarang, bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia akibat pandemik COVID-19. Tapi tentunya timbul pelbagai persoalan apabila kita bercakap tentang teknologi. Ialah dari segi kosnya, kemahiran, pengetahuan, peralatan dan macam-macam lagi. Jadi, perlukah kita lonjakkan produktiviti dengan pantas? Adakah ia relevan untuk anda, saya dan negara Malaysia? Apakah strategi yang boleh melonjakkan produktiviti? Jadi, jangan ke mana-mana, kita akan bersama tetamu jemputan untuk berbincang dengan lebih lanjut mengenai topik ini. Stay tuned. Seperti yang dijanjikan, kita bersama tetamu yang diundang khas dari MPC. Kali ini kita akan membincangkan mengenai teknologi. Dan saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan perempuan iaitu Encik Zahid Ismail, Timbalan Ketua Pengarah MPC. Selamat datang Encik Zahid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Hari ini produktif? Ya, sudah tentu. Baik, saya ingin bertanyakan pada Encik Zahid. Baik, apakah yang difahamkan dengan peningkatan produktiviti dalam kehidupan? Mungkin Encik Zahid boleh terangkan dengan cara yang fundamental lah, yang bagi penonton di luar sana faham mengenai apa yang berkaitan dengan kehidupan kita. Baik, terima kasih Puan Syazlina. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Puan Syazlina dan pasukan Puan Syazlina kerana menjemput saya memberi pandangan di program MPC Productivity Talk. Secara umum, Syaz, manusia ni kita inginkan kesejahteraan dalam hidup kita. Kita inginkan kemakmuran, pendapatan yang lebih lumayan, pendapatan yang lebih tinggi, lebih kesejahteraan. Secara umumnya kita nak keluar daripada takut lama. Jadi produktiviti perlu dilonjakkan untuk mencapai cita-cita atau impian ini. Semua kita, saya dan Syazlina diberi Allah masa yang sama, 24 jam. Ada orang dalam masa 24 jam dapat menghasilkan pelbagai perkara. Ada orang dalam masa yang 24 jam dapat melakukan hanya beberapa perkara kecil sahaja. Kita ambil contoh ibu saya. Waktu tu, zaman tu sekitar 70-an. Zaman tu ambil masa sehari untuk basuh pakaian, memasak, mengemas rumah. Itu rutin harian. Sekarang, kalau kita lihat kebanyakan suri rumah, mereka dapat melakukan 3 pekerjaan ini serentak. Basuh pakaian, masak, kemas rumah. Multi-skilling lah. Ya? Multi-skilling. Tapi mereka yang pentingnya dulu pun multi-skilling. Tapi mereka dapat melakukannya dengan serentak sekarang. Lebih produktif. Kan? Jadi keluarga zaman ini produktivitinya lebih tinggi berbanding dengan keluarga di zaman 70-an. Jadi kehidupan keluarga zaman ini lazimnya lebih sejahtera dan selesa. Baik. Jadi kita boleh katakan kita boleh menghasilkan lebih banyak output lah dalam satu masa, ya, dengan bantuan teknologi. Okey, bagaimana pula di peringkat organisasi? Pandangan Encik Zahid. Ya, di peringkat sebuah organisasi, produktiviti ini perlu dilonjakkan bagi memastikan organisasi ini kekal relevan. Dari kajian-kajian yang dibuat oleh banyak pihak, oleh OECD dan juga oleh World Bank, pelanggan lebih suka berurusan dengan organisasi yang produktiviti mereka tinggi. Dan kita dapati juga daripada kajian kita bahawa pekerja yang berkemahiran tinggi
juga lebih suka bekerja di organisasi yang produktiviti mereka tinggi. Ini penting untuk dilonjakkan produktiviti di peringkat organisasi supaya pekerja, supaya pelanggan dapat menyumbang kepada produktiviti yang lebih tinggi. Maknanya dia ada jadi virtuous cycle. Di peringkat negara, jika produktiviti dapat dilonjakkan, negara ini akan dapat banyak kelebihan. Kita panggil dia competitive advantage. Misalnya, semua negara akan lebih suka berdagang dengan negara yang produktivitinya tinggi. Negara yang banyak melakukan perdagangan antarabangsa dapat mewujudkan banyak peluang perniagaan kepada peniaga. Di samping itu, kita dapat mewujudkan peluang kerjaan kepada rakyat. Baik, tadi Cik Zahid katakan competitive advantage bagi Malaysia. Kalau kita terlambat untuk lakukan lonjakan, apakah akan menjadi impact apakah impact kepada negara kita berbanding dengan negara-negara lain di dunia? Ya. Jika kita lewat dalam melonjakkan produktiviti kita, kesannya adalah orang tak nak berdagang dengan kita. Kerana kita dilihat tidak cekap, barangan kita atau perkhidmatan kita dilihat lebih mahal berbanding dengan orang lain. Dan dengan itu, kita tidak dapat menyediakan peluang perniagaan. Dan juga kita tidak dapat menyediakan pekerjaan yang cukup kepada rakyat kita. Jadi ini akan memberi impak negatif sebab kita every year kita akan ada graduan-graduan baru yang keluar daripada pusat-pusat pengajian tinggi. Kemudian jadi ini kita perlukan ada ruang peluang pekerjaan. Jadi jika produktiviti tidak dilonjakkan oleh pekerja-pekerja yang bekerja sekarang ini, dia akan menjejaskan peluang pekerjaan bagi graduan-graduan baru yang keluar daripada universiti. Ya. Baik, kita ada banyak lagi soalan untuk ditujukan kepada Cik Zahid. Kita akan kembali selepas ini. Assalamualaikum, nama saya Azim Idris. Kami menjalankan bisnes fotografi di mana kami membantu usahawan untuk pergi ke dunia digital, di mana servis-servis kami adalah membantu mereka untuk menyediakan material supaya mereka berupaya untuk pergi ke dunia digital dan juga mengambil peluang di dunia digital. Memang mencabar bergelar usahawan. Apatah lagi pada masa sekarang, satu dunia sedang berhadapan pandemik COVID-19. Urus niaga perlu diteruskan. Usaha tak boleh ada titik nokta, mesti kekal positif, kekal produktif, sentiasa mampu untuk berdaya saing. Dan ini semua memerlukan sokongan dan panduan. Kami di Huzaifah Studio membawa misi bantu usahawan, di mana kami bukan sekadar fotografer, tapi kami membantu usahawan untuk pergi dan mengambil peluang dunia digital yang lebih luas. Di waktu pandemik, daripada bulan 3, kita dapat tengok banyak bisnes tengah down. Antara inisiatif yang kami buat adalah kami membuat konten-konten tentang macam mana mereka boleh berniaga di media sosial. Betul, media sosial ramai orang guna, tetapi tak semua usahawan dapat mengambil peluang dan juga betul-betul all out dalam media sosial. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC sentiasa konsisten memberi panduan dan inisiatif kepada usahawan, terutamanya PKS. Pelbagai kaedah dan inisiatif disediakan bagi memastikan kelangsungan urus niaga kekal produktif. Sikap produktif dan proaktif para usahawan yang memanfaatkan setiap peluang, terutamanya dalam penggunaan aplikasi digital, ternyata amat membantu. Sewaktu pandemik ni, kami perasan banyak usahawan yang terganggu. Ada usahawan online dan ada juga usahawan offline. Apa yang kami bantu kepada usahawan offline adalah kami menyediakan platform di Instagram kami, tips-tips berniaga di media sosial secara percuma. Di mana kalau mereka tak ada duit ataupun tak ada modal untuk pergi kelas, mereka boleh login kepada kami punya Instagram dan mereka boleh belajar ilmu-ilmu tentang digital marketing, especially untuk Instagram. Di samping itu, kami juga ada satu group support di Telegram. Kami akan share setiap hari konten-konten ataupun tips bagaimana berniaga secara online secara percuma. MPC sentiasa memacu usahawan tempatan agar terus kental menghadapi situasi yang kian mencabar ini. Dengan pelbagai inisiatif, penerapan teknologi digital dalam urus niaga harian bukan hanya membantu para usahawan mematuhi peraturan semasa pandemik, sekaligus memberi banyak kemudahan dalam proses meningkatkan produktiviti.
Pendapat saya bagaimana usahawan waktu sekarang boleh survive pada waktu pandemik dan juga meningkatkan produktiviti mereka pada waktu ini adalah, satu, jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu itu berkadaran dengan profit dan juga sale kita. Kalau kita tak belajar untuk menaikkan sale, kita takkan dapat sale. Tetapi bagaimana untuk mendapatkan ilmu itu sangat luas. Dan kalau nak yang lebih percuma dan lebih targeted kepada Instagram dan juga media sosial, login kepada Huzaifah Studio dan dalam tu semua everything is free. Dan juga Telegram kami, dalam tu pun ada tips macam mana nak survive waktu krisis pandemik 2020. Peka dengan peranan komuniti perniagaan yang membantu dalam perkembangan ekonomi negara, MPC amat menggalakkan semua usahawan terus berinovatif dan responsif kerana setiap inisiatif yang dilaksanakan bagi menyelesaikan beban peraturan dan menambah baik semua perkhidmatan. Bersama kita kekal positif, kekal produktif. Terima kasih kerana masih bersama kami. Baik, Cik Zahid, masih lagi dalam konteks productive mindset, ya, productivity mindset atau minda produktif. Seperti kita fahami, pelbagai faktor boleh meningkatkan produktiviti ataupun kualiti kehidupan kita lah. Dalam konteks topik kita ini, bagi pandangan Cik Zahid, bagaimana lagi penggunaan teknologi ini mampu melonjakkan produktiviti kita ke peringkat yang lebih jauh? Baik, dulu produktiviti rendah kerana penggunaan teknologi yang tidak begitu meluas. Sebagaimana yang saya katakan awal tadi, ibu saya basuh pakaian guna tangan. Tapi sekarang guna mesin basuh. Mesin basuh pula ada semi auto, fully auto. Ini cara untuk melonjak produktiviti menggunakan teknologi. Dulu kita ada mesin type. Sekarang ada pelbagai software dan apps yang boleh digunakan untuk mencapai matlamat yang sama. Kerja menjadi lebih cekap dan berkesan. Ini juga cara untuk melonjakkan produktiviti melalui penggunaan teknologi. Dulu fax machine, teknologi lama. Saya ingat lagi, surat saja yang sesuai. Sekarang kita ada email yang kapasitinya sangat tinggi. Laporan yang tebal pun kita dapat hantar melalui email. Ini juga cara untuk melonjakkan produktiviti. Kita beralih daripada teknologi lama ke teknologi baru. Dulu kerja mesti ke pejabat. Dengan ada teknologi seperti Microsoft Teams, Zoom, banyak kerja dah boleh dilakukan dari rumah. Itu juga adalah cara untuk melonjakkan produktiviti. Kerana saya dapat lihat pekerja dapat eliminate non-productive activity seperti travelling time dari rumah ke tempat kerja dan daripada tempat kerja ke rumah. So ini melonjakkan produktiviti dengan penggunaan teknologi. Mungkin kesan dia ataupun faedah yang kita dapati daripada lonjakan produktiviti ini, macam Cik Zahid cakap tadi, contoh-contoh daripada rumah, bekerja daripada rumah, aktiviti dalam rumah seharian kan. Jadi kesan dia ataupun faedah yang kita boleh dapati lah daripada enabler yang kita gunakan ni. Contohnya menjadi penjimatan. Mungkin Cik Zahid boleh kongsikan sedikit? Terima kasih Syaz. Macam saya katakan tadi, kita mengharapkan kesejahteraan hidup. Itulah kesan yang kita impikan apabila kita menggunakan teknologi. Maknanya apabila kerja lebih cekap, kita dapat melakukan kerja dengan lebih banyak, pendapatan kita juga akan meningkat. Jadi ini yang saya nampak kesan apabila kita menggunakan teknologi dapat melonjakkan produktiviti. Mungkin dia dapat membantu macam suri rumah buat extra work lah kan, extra income kan, menggunakan e-commerce contohnya kan, internet betul, dan sebagainya. Extra income ataupun kita nampak kalau kata contoh saya kata tadi bahawa suri rumah dapat melakukan 3 pekerjaan serentak. Ataupun setengah suri rumah dia lebih kreatif. Dia kadang-kadang dia masak Sunday dia masak untuk 5 hari. Kemudian dia pack-packkan, dia masuk frozen, dalam peti ais. So masa lain dia boleh gunakan untuk kerja-kerja yang lebih memberi nilai tambah kepada isi rumah. Ataupun paling kurang dia boleh tengok Netflix. Masa yang dulu parents saya zaman itu tak dapat nak tengok. Netflix pun tak ada lah. Tapi kalau ada pun mungkin tidak boleh tengok kena sibuk. Hanya dapat melihat kepada 3 pekerjaan itu yang dibuat sequential
dan menyebabkan produktiviti mereka rendah pada zaman tu. Baik. Okey. Dari sudut negara juga Cik Zahid, menurut kajian OECD ataupun saya nak kaitkan dengan peringkat organisasi ya. Dari kajian OECD Global Forum on Productivity for Malaysia yang diadakan ya, didapati hanya 20 pekerja di Malaysia memberi respon yang positif terhadap teleworking atau kita boleh kata virtual work lah ya, working from home lah. Jadi kita boleh katakan masih ramai employers ataupun majikan di luar sana mungkin tak berapa selesa lah dengan keadaan BDR ataupun bekerja dari rumah atau work from home. Jadi apakah pandangan Cik Zahid? Kenapakah fenomena ini berlaku? Reaksi daripada kajian yang dibuat oleh OECD ni, kita boleh lihat kepada dua perspektif, dua dimensi. Pertama, kita boleh lihat daripada faktor dalaman. Kalau dilihat daripada faktor dalaman, punca mengapa mereka memberi reaksi sebegini adalah kerana ROI. Sebab peniaga mereka melihat dari segi apakah untung ruginya apabila mereka melabur dalam working from home. Mereka masih mengira-ngira kos dan faedah yang bakal diperolehi. Anggapan mereka teknologi untuk bekerja dari rumah ni mahal. Adakah pekerja mereka punya bakat atau kemahiran untuk bekerja dari rumah? Berapa pula pelaburan yang perlu dibuat untuk mengasah kemahiran mereka untuk bekerja dari rumah? Ini persoalan-persoalan yang timbul. Jadi cadangan saya adalah untuk address cabaran-cabaran ini dengan membuat pilot ataupun eksperimen atau organisasi ini boleh berbincang dengan organisasi yang dilihat berjaya meningkatkan produktiviti melalui teleworking. Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, mungkin ianya dapat mengubah respon mereka terhadap teleworking ini. Mungkin yang kedua, saya ingin maksudkan adalah berkaitan dengan faktor luaran. Mereka menolak kerana peraturan yang menghalang mereka untuk melaksanakan teleworking. Jadi jika ini timbul, saya mohonlah kepada organisasi untuk memaklumkan kepada MPC untuk kita facilitate perkara-perkara sebegini. Baik, jadi kita boleh katakan enabler ataupun teknologi ini memerlukan minda yang produktif ya, dan juga kemahiran untuk kita lebih bersedia untuk membuat lonjakan produktiviti. Jadi dalam konteks MPC sendiri ya, Cik Zahid, bagaimanakah dapat melonjakkan produktiviti MPC mungkin menjadi role model kepada organisasi di luar sana? Baik, MPC banyak teknologi yang kita gunakan untuk menjadikan kita lebih produktif. Teknologi sangat-sangat membantu kita melonjak produktiviti MPC. Sekarang ni kebanyakan perkhidmatan di MPC yang kerjanya berulang, kita automate, kita guna teknologi. Contoh yang pertama kalau saya dapat bagi adalah kita automate penilaian keperluan sama ada perlu atau tidak untuk melaksanakan regulatory impact analysis. Sekarang kita guna artificial intelligence untuk menilai ataupun buat assessing maklumat yang dihantar oleh pembuat dasar. Ini kerja berulang sebelum ni yang kita automate. Produktiviti pegawai kita telah meningkat 3 kali ganda. Oh, banyak tu. Sekarang pegawai yang dulu buat kerja-kerja penilaian ni, kita bagi kemahiran baru, kita minta mereka buat outreach program. Dulu outreach program kita lemah kerana pegawai-pegawai ni tumpu kepada kerja-kerja penilaian dokumen-dokumen yang dihantar oleh pembuat dasar. Sekarang teknologi yang melaksanakan perkara itu. Contoh kedua, Syazina, kalau saya dapat bagi adalah MPC kita ada menyediakan perkhidmatan latihan maya, satu platform micro learning. Ini juga kerana sebelum ni kerja berulang yang berjaya kita automatekan. Dulu seorang pegawai hanya dapat memberi perkhidmatan kepada 1,000 pelanggan sahaja setahun. Sekarang unlimited.
So produktiviti meningkat 5 kali ganda dengan penggunaan teknologi digital. Pegawai yang dulu sibuk buat perkhidmatan tersebut juga sekarang lebih tertumpu kepada kerja-kerja membangunkan perkhidmatan baru, buat new service, dia design new service. Ada banyak lagi contoh-contoh apa yang kita harapkan adalah semua pihak swasta ataupun kerajaan menggunakan teknologi secara meluas untuk melonjakkan produktiviti. Dan kalau saya boleh bagi contoh ketiga, mungkin contoh terakhir Syaz, dulu kita dan mungkin pandangan Cik Zahid sendirilah untuk dinasihatkan ataupun dulu saya ingat kita ada pegawai kita kan, Mak Panjang. Dia dulu buat kerja-kerja rencam. Dia bawa van, dia bawa buat exhibition masa dulu. Tapi bila dengan working from home ni, kerja-kerja itu dah tak ada. Jadi apa yang MPC kita buat adalah kita bagi teknologi kepada dia, digital teknologi yang kita bagi, kamera dan sebagainya, dan kita bagi latihan. Sekarang dia telah jadi pengarah. Yang dulu ni buat kerja rencam, sekarang boleh jadi pengarah, mengarahkan program-program di MPC. Dan program-program di MPC sekarang ini, misalnya yang lepas kita buat program Behavioral Insight. Dulu kalau kita buat program itu secara fizikal, dia memerlukan hampir 50 ke 100 orang pegawai MPC yang terlibat. Sekarang ini hanya 10 orang saja. Mak Panjang jadi director, adalah lagi beberapa orang yang buat. Jadi saya nampak pegawai juga lebih happy bekerja dengan menggunakan teknologi, dan MPC juga dapat manfaat di mana produktiviti kita meningkat. Kalau dulu kita dapat handle hanya event yang macam saya masukkan tadi itu hanya 1,000 orang, sekarang kita dapat 4,000 orang peserta. So maksudnya dengan pelibatan Mak Panjang yang kita sudah ubah bidang pekerjaan dia itu, produktiviti dapat meningkat 4 kali ganda. Dan nilai ini sangat tinggi. Jadi saya berharap sangatlah semua industri, organisasi dapat menggunakan teknologi untuk peningkatan produktiviti. Baik. Terima kasih di atas pandangan peribadi Cik Zahid itu tadi. Itulah dia Timbalan Ketua Pengarah MPC, Encik Zahid Ismail. Penggunaan teknologi mampu melonjakkan produktiviti dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita akan kembali bersama anda pada minggu hadapan dengan tajuk Malaysian Firms, What Changes, What Doesn't and What's Next. Jadi jangan lupa bersama kami Jumaat jam 3 petang. Stay tuned.